Okey, kita bersua lagi dalam video yang kedua. Bahagian yang kedua mengenai tajuk solat hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Okey. Sebelum ni kita belajar kaifiat ataupun kaedah menunaikan solat Aidilfitri dan Aidil Adha. Okey, untuk kaifiat ni untuk makluman semua, yang warna petak warna hijau ni adalah rukun dalam solat hari raya, manakala yang warna pink ni adalah sunat. Okey. Dekat sini. Rukun yang warna bulat warna hijau ni rukun, yang warna pink ni sunat. Okey. Jadi yang warna hijau ni mesti dilakukan. Kalau tak buat tak sah solat hari. Yang pink ni sunat saja. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat, maknanya solatnya sempurna. Solat yang sempurna. 100 markah dapat. Sempurna solat hari raya. Okey. Dan solat hari raya ni paling afdal kita lakukan pada waktu naik matahari dengan kadar sekalah. Maksudnya kadar sekalah ni lebih kurang dalam pukul 8, pukul 9 macam tu. 8 ataupun pukul 9 pagi. Kalau sunat hari raya Aidilfitri ni, sunat kita lewatkan sedikit. Kerana bagi peluang bagi orang untuk menunaikan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah paling afdal dilakukan, kita bayar zakat fitrah ni waktu dekat-dekat dengan solat sunat hari raya. Okey. Manakala bagi hari raya Aidil Adha ni sunat diawalkan, kerana selepas solat sunat hari raya Aidil Adha tu kita akan laksanakan ibadah korban. Kalau buat lagi cepat lagi bagus. Okey. Kita terus saja ke buku teks Fikih Islam muka surat 130. Kita masuk amalan sunat ketika hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Lakukanlah amalan sunat 2 hari raya ini. Okey, amalan sunat sebelum solat sunat hari raya, apa yang perlu kita kena buat? Yang pertama sekali, mandi sunat hari raya. Okey. Kita bangun pagi, kita terus saja kita mandi macam biasa, bagi bersih-bersih. Kemudian pada bilasan yang terakhir tu kita niat saja aku mandi sunat hari raya Aidilfitri kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku mandi solat sunat hari raya Aidil Adha, saja aku mandi hari raya Aidil Adha kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Okey. Kemudian memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Okey, pakaian terbaik ni pakaian disunatkan pakaian baru. Kalau bukan pakaian baru, pakaian tu baiklah, pakaian yang baik untuk dipakai, dan disunatkan pakai pakaian yang berwarna-warni. Maksudnya warna apa-apa pun, warna yang cantik, sunat. Okey. Dan juga wangi-wangian, kita memakai wangi-wangi ketika hari raya. Biasanya kita pakai baju raya lah, baju raya yang kita beli. Okey. Makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Okey, solat sunat Aidilfitri ni, kalau kita nak menunaikan solat sunat Aidilfitri ni, sunat kita makan sikit. Tak kiralah kita makan apa, kita makan, kalau yang afdal kita makan berkurma, 1 biji ataupun 3 biji dalam bilangan ganjil sebelum kita nak solat sunat hari raya Aidilfitri, kita makan sedikit. Kalau sunat hari raya Aidil Adha, sunat jangan makan. Terbalik. Cuma tak ada dekat sini. Kalau hari raya Aidilfitri, sunat kita makan sedikit. Kalau hari raya Aidil Adha, sunat kita jangan makan apa lagi. Okey. Bersegera ke tempat dilaksanakan solat, cepat-cepat kita pergi ke tempat solat, lagi cepat lagi bagus. Kalau solat di masjid, kita cepat-cepat kita bersiap pergi ke masjid. Kalau di surau, kita siap-siap pergi ke surau. Pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan. Kalau kita pergi ke masjid atau surau, jalan tu balik jalan lain, sunat. Okey. Kemudian perbanyakkan bertakbir. Banyakkan kita bertakbir semasa sebelum sunat hari raya. Kalau hari raya Aidilfitri, waktu tempoh kita bertakbir daripada waktu maghrib pada malam raya. Contoh macam kalau hari raya Aidilfitri ni, contoh macam malam ni malam raya, esok hari raya Aidilfitri, malam tu selepas waktu maghrib, mulalah start kita takbir sampai sebelum kita solat sunat hari raya Aidilfitri. Itu tempoh untuk kita bertakbir. Tapi kalau hari raya Aidil Adha, waktu tempoh untuk kita bertakbir adalah dari malam raya. Contohnya macam besok hari raya haji, hari raya korban, malam tu selepas waktu maghrib, mula start kita takbir raya
sampai hari raya yang keempat, hari raya haji, iaitu pada 13 Zulhijjah, hari raya yang keempat selepas waktu asar. Maksudnya tempoh dia sampai sebelum waktu maghrib hari raya yang keempat. Tu tempoh dia. Tempoh bagi hari raya haji ini untuk kita bertakbir lagi panjang daripada hari raya puasa ataupun hari raya Aidilfitri. Tempoh dia panjang sampai 4 hari. 4 hari tu cuma hari raya keempat tu tempoh dia sebelum waktu maghrib pada hari raya yang keempat, hari raya Korban. Sebab waktu maghrib tu dah tak boleh sudah kita takbir. Okey? Kemudian ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum dan saling berdoakan serta bermaaf-maafan. Pada hari raya tu kita sebutlah taqabbalallahu minna wa minkum pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kita berjumpa pada hari kita nak sembahyang raya tu. Maksudnya taqabbalallahu minna wa minkum ni maksudnya semoga Allah terima segala amalan kita. Okey, kalau hari puasa sepanjang kita berpuasa tu. Okey, dan ataupun kita nak solat hari raya tu, doa-doakan saling bermaafan di antara sesama lain. Okey. Berwajah ceria dan senyum kepada setiap orang yang ditemui. Kita hendaklah senyum dan ceria. Misalnya hari raya kan, senyum dengan muka sedih-sedih. Senyum dan ceria. Okey. Dan perbanyakkan bersedekah. Bila kita pergi ke masjid atau pergi ke surau kan, di surau atau masjid ada tabung sedekah tu kan. Kita bawalah duit sedikit sedekah. Sedekah. Tak dalam tabung masjid tu ataupun tabung dekat surau tu, berapa yang kita mampu lah. RM5 ke, RM1 ke, RM10 ke, RM50 ke. Kalau banyak lagi RM100 ke. Ikutlah. Itu sebelum solat sunat hari raya. Okey. Selepas hari raya, selepas solat sunat hari raya, amalan sunat yang boleh kita lakukan ialah bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha. Macam Ustaz kata tadi, kalau hari Aidil Adha dia boleh bertakbir selama 4 hari. 4 hari bermula daripada hari raya yang pertama, hari raya yang pertama raya haji itu sampai raya yang keempat. Hari tasyrik ni adalah pada hari 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Itu pada hari kedua, hari raya yang ketiga dan hari raya keempat, hari raya haji. Sunat kita bertakbir. Okey, selain pada sunat kita bertakbir juga, pada waktu itu disunatkan kepada kita juga untuk melakukan ibadah korban. Okey. Kemudian disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Lepas sunat Aidil Adha disunatkan kita untuk makan. Okey. Dia terbalik macam tadi, macam Aidil Fitri. Aidil Fitri ni sunat dilakukan kita makan sebelum hari raya. Kalau raya haji selepas solat sunat hari raya Aidil Adha ni sunat kita makan. Okey? Macam tu. Saling ziarah menziarahi. Ni macam biasalah adat kita, memang kita akan ziarah menziarahi pada hari raya. Okey. Saling bermaaf-maafan, minta maaf di antara sesama lain kalau ada kita ada salah, kita ada dosa, biasalah pada hari raya kan. Kemudian puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Maksudnya ini khas kepada hari raya puasa, selepas hari raya puasa. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan, 30 hari pada bulan Ramadan, kemudian kita menyambut hari raya dan kita disunatkan untuk kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Tak kiralah kita buat selang-seli ataupun kita ambil Isnin Khamis ataupun terus kita buat pada hari raya yang kedua tu kita puasa sampai selama 6 hari. Nabi ada bersabda, sesiapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan berikan ganjarannya seolah-olah dia berpuasa setahun. Allahu Akbar. Setahun tu. Kita puasa Ramadan 1 bulan pun macam mana sudah kan? Ini setahun. Padahal 6 hari saja kita puasa. Rugilah siapa yang tak puasa 6. Orang pergi puasa 6 lah ni. Puasa 6 hari. Kemudian kita melakukan ibadah korban. Hari raya korban ni kita disunatkan bagi orang yang mampu untuk melakukan ibadah korban. Orang yang mampu ni, yang ada duit lah, yang berkemampuan. Manakala bagi yang tak mampu tu, tak apa. Tak buat ibadah korban pun tak apa. Sebab kita faham ibadah korban ni memang ada kos lah. Kos dia agak tinggi juga. Siapa yang mampu saja boleh buat. Bagi saya yang tak mampu, boleh kita buat tabungan. Simpan sikit-sikit duit. Akhirnya boleh juga kita laksanakan ibadah korban. Sebab bila kita laksanakan ibadah korban ni, Allah akan ampunkan segala dosa kita yang terdahulu.
kalau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita atau ibadah tuan kita itu. Okey. Kita masuk pula kepentingan menunaikannya. Menunaikan apa? Menunaikan solat hari raya ini. Yang pertama, meningkatkan syiar Islam, iaitu syiar Islam kita itu kita banyakkan bersolat. Yang kedua, mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bila kita solat, kita bertakbir, kita maknanya kita merasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, memantapkan semangat perjuangan Islam. Okey. Islam, kita rasa Islam makin kuat bila kita solat berjemaah di masjid. Makin kuat ikatan tu. Dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Bila kita solat berjemaah secara ramai, kita bertakbir bersama-sama, kita laksanakan ibadah Quran bersama-sama, dia mengeratkan tali silaturahim di antara kita. Jadi melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Kita masuk pula hikmah menunaikan. Hikmah ni, apa sebab kita solat sunat hari raya? Mesti ada sebab. Yang pertama, dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memberikan rasa syukur sebab Allah kurniakan kita hari untuk kita meraihkan kegembiraan, iaitu pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Okey. Hari raya Aidilfitri ni kita raikannya disebabkan kita berjaya berpuasa penuh sehingga selama satu bulan. Setelah penat kita berpuasa. Manakala hari raya haji ini kita mengambil iktibar daripada peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Iktibar. Okey. Yang kedua, mendapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Biasalah hari raya, kita solat, kita berjumpa dengan ramai kawan-kawan yang lama kita tak berjumpa, kadang-kadang kan, yang balik kampung biasanya kan. Okey. Pada hari raya tu kita berjumpa, saling bermaafan. Okey. Dapat mengeratkan silaturahim. Okey. Dan dapat meneladani kisah pengorbanan para Nabi dan Rasul. Okey. Untuk makluman, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat hari raya semenjak mula disyariatkanlah sehingga baginda wafat. Nabi Muhammad tak pernah tinggal solat hari raya ni. Sebab Nabi Muhammad tahu bahawa fadilat dan kelebihan kita menunaikan solat sunat hari raya. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kita bersambung ke video seterusnya untuk kita panduan untuk melengkapkan modul. Kita harap kamu semua boleh faham pembelajaran kita pada hari ini. Walaupun hari raya sudah pun lepas, tapi kita boleh jadikan sedia sebagai panduan kita. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.